kepada tuan-tuan. Daripada Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-birru husnul khuluq. Maknanya kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu dapat dilihat pada kebaikan ataupun kecantikan husnul khuluq ataupun dosa, dan juga dosa mahaka fi nafsik. Sedangkan dosa adalah segala yang mengusik jiwamu, yang akan mengganggu jiwamu. Wa karihta ayyattali, dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Asasnya pun bila baca hadis ni kita tahu dah. Sebab tu baca hadis ini kita faham, oh ini asasnya. Asasnya apa? Kebaikan itu terpancar pada akhlak. Dosa, benda yang akan mengganggu jiwa kita. Dan juga perkara yang kita tak suka orang tengok kita bila kita buat baik. Suka tak orang tengok? Suka. Kita sedekah, suka orang tengok. Kita buat ibadah depan orang, suka orang, kita nak orang tengok kita. Yang akan membataskan dia tu ada perkara lain. Cuba nak bagi tahu kebaikan itu seronok, kita seronok buat dan orang lain pun seronok tengok. Tapi kalau dosa yang kita buat, kita tak suka orang tengok kita buat dosa. Pernah orang buat live mencuri, orang Islam kita lah. Kalau macam kes yang berlaku di New Zealand yang dia tembak orang Islam dalam masjid tu lain. Itu otak tak apa nak betul. Kan? Dia ambil video, dia tembak, dia bunuh orang. Tapi kalau orang yang ada iman, kita belum pernah nampak lagi dia akan buat video dia melakukan kejahatan. Belum. Dia sembunyi, dia lipat, dia simpan bawah kapet. Kerana dia tidak mahu manusia melihat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat juga. Sama ada kamu melakukan kebaikan ataupun kejahatan ataupun maksiat, Allah Ta'ala tetap melihat. Tapi hadis tidak beritahu akan kebaikan itu terpancar daripada akhlak, dan maksiat ataupun dosa yang dilakukan itu kebiasaannya kita akan tutup. Dan kebiasaannya pada orang beriman bila melakukan dosa, dia akan mengganggu diri dia. Kita akan tengok sambungan ataupun syarahan hadis ini oleh Imam An-Nawawi. Dan daripada Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda dengan yang bermaksud, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Wabishah jawab, ya benar. Lalu baginda bersabda, istafti qalbak al-birru. Mintalah fatwa kepada kamu, diri kamu sendiri. Istafti qalbak. Nabi kata, mintalah daripada pandangan hati kamu sendiri. Biarlah hati kamu tu yang tentukan. Kenapa dia kata? Al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan adalah apa yang mententeramkan. Kita buat baik, tuan-tuan. Kita buat baik dengan orang. Contohlah, kita nampak ada orang susah ataupun orang nak melintas jalan, orang buta melintas jalan, tuan-tuan. Lepas kita hantar dia seberang jalan tu, apa kita rasa? Ada kita rasa, weh menyosahlah hantar. Ada ke? Belum pernah lagi orang macam tu. Dia akan rasa, ya, kawan-kawan dia akan cakap, kalau dia tak tolonglah kawannya tadi, alamatnya kon langgar orang tu ni. Contoh. Kita nampak ada orang berhenti Dr. Harry. Itulah tayang meletup. Kita pun poluh mencirih tu, mencirih. Basah. Tolong. Bila kita tolong, adakah buat pon tak diberi RM50 pun tak dapat. Kalau kita melihat pada ukuran itu, ya. Tapi kalau kita lihat pada kebaikan yang kita cuba bantu seorang itu,
maka kita rasa puas. Alhamdulillah dapat dia jalan. Maka ini dimaksud dengan al-birru, kebaikan. Baik. Watma'anna ilaihil qalbak. Dan mententeramkan jiwa dan hati. Wal ismu, dan dosa, mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nas. Lepas tu rasa sebab setan nampak kau tidak tadi. Tak ada, dia sebelah kita. Dia akan menggoncang hati kita, dia akan meragukan jiwa kita, dia akan menggelisahkan kita, dia akan menyebabkan kita rasa tak tenteram. Maka di sini disebut, meskipun orang-orang memberi fatwa yang akan membenarkanmu. Walaupun ada orang yang sokong, kita buat jahat tu ada, tak apa, buatlah. Kan, bukan selalu. Dia berpura-pura atau tidak. Seseorang yang betul-betul baik, seseorang yang melakukan kebaikan, akhlak dia baik, maka dalam, walaupun di sana ada pembahagian orang yang ria, orang yang berpura-pura, orang itu soal lain. Soal nak ukur seseorang manusia kebaikan dia, maka tengok pada akhlak dia. Nak tengok dalaman orang, tengok pada akhlak dia. Tambah lagi, tengok pada solat dia. Adakah dia ni orang yang menjaga solat dia? Tengok pada amalan-amalan dia yang dia cuba buat. Adakah dia ni orang-orang yang benar-benar kalau buat satu ibadah tu sungguh-sungguh, maka orang ni orang baik. Disebut sini maknanya ialah bahawa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebaikan. Sebagaimana Nabi pernah sebut dalam perbandingan. Nabi sebut haji adalah Arafah. Nabi sebut haji itu adalah Arafah. Tak ada Arafah, tak ada haji. Musim haji ni lebih kurang dalam 27 hari lagi. Dan tahun ni saya difahamkan tak ada. Dia bukan tak ada haji. Contohnya tak ada haji tahun ni Ustaz. Dia bukan tak ada haji. Orang Malaysia tak boleh masuk ke Mekah. Kita tangguhlah kita setahun. Melainkan dari dekat-dekat besok tiba-tiba dibenarkan, maka pergi. Ustaz, kita tak habis ni kursus haji. Orang Melayu kita ni, pada dia tak habis kursus tak layak pergi haji. Betul. Perlu ada ilmu melakukan haji. Kadang-kadang kita main sorgah macam tu ya pergi, tak betul amalan pun satu hal juga. Cuma kadang-kadang kalau perlu pada kursus haji yang singkat, terpaksalah singkat. Mudah-mudahan kita harap kalau bukalah, tapi dah ada pengumuman macam tahun ni tak ada. Tak dibenarkan. Mungkin orang dalam lepas tu sebut tak, jangan sebut tak ada haji. Kalau tak dapat kita melakukan haji, amalan yang setaraf afdal pada dia adalah melakukan ibadah korban. Jadi kalau setiapnya dapat melakukan ibadah korban, mana orang yang nama dah tercalon sepatut tercalon lepas raya tu, seminggu lepas raya nama dah keluar, tiba-tiba nama tak keluar dan semua tak dapat. Berkira-kira lah untuk melakukan ibadah korban. Jangan biarkan, tunjukkan pada kita interaksi Nabi dengan orang bukan Islam adalah Nabi memulaukan mereka, Nabi tinggalkan mereka, hanya orang Islam saja Nabi layan, maka boleh kita ikut. Nabi tak pernah buat begitu. Mana sahaja orang yang masih lagi tidak beriman, Nabi tidak pernah menemplak mereka. Bahkan kalau mereka mahu bercakap dengan Nabi, Nabi melayan. Sebab tu kita hidup dalam bermasyarakat, dalam negara yang macam ni, maka perlu menghormati antara satu sama lain. Bukan sekadar kita hormat mereka, mereka pun sama-sama kena belajar untuk hormat juga dengan kita. Baru nama jadi harmoni. Baru namanya kebaikan. Belanjakan harta ke jalan yang diredai Allah Ta'ala. Zakat, sedekah, infak, apa lagi istilah-istilah tu. Kita nampak orang susah, tolong orang susah, kita tak mampu nak bagi dia barang yang banyak. Apa yang ada pada kita? Jangan tunggu ada banyak baru nak beri. Ada orang disebut, saya dah kaya Ustaz, saya dah kaya, besok baru saya akan tolong orang. Jangan macam tu. Esok dah kaya Ustaz, dah ada duit banyak ni pula baru dia tolong orang. Dia tak boleh macam tu. Tak tolong orang ni apa yang ada. Apa yang ada pada kita? Kalau kita ada wang, kita bagi wang. Kudrat tenaga, bagi kudrat tenaga.
Kalau kita ada masa, bagi masa. Disebut di sini lagi, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyempurnakan janji, sabar dalam segala kesusahan. Wabak ni semua orang susah. Bila berlaku wabak ni, semua orang susah. Tak ada siapa tak susah. Nak orang macam kita orang kan. Kaih pagi, makan pagi. Kaih petang, makan pagi punya. Tak cukup makan pagi. Sebab apa? Petang tu kaih juga untuk makan. Nak bagi konyang waktu pagi jadi. Tak cukup. Ada orang susah. Wabak ni memang susah. Bergorak payah. Ada anak tak boleh jumpa dengan mak ayah 3 bulan. Susah. Benar susah. Tapi sabar. Sabar. Apa dia? Disebut bersabarlah kamu. Sabran jamila. Sabar yang cantik. Sabar yang akan menunjukkan kebaikan pada kita. Susah-susahlah ini, tak apa. Susah. Inna ma'al usri yusra. Baik. Seperti kesakitan, kemiskinan. Ada orang diuji berkaitan dengan kemiskinan, kesakitan dan sebagainya. Baik. Dari segi batin pula disebut di sini, bagaimana disebut kebaikan dari segi batin, dari segi keimanan pada Allah Ta'ala. Iman pada Allah, iman pada para malaikat, pada Nabi, para Rasul, pada kitab, pada hari kiamat. Berkaitan dengan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Kita kena bersabar dengan kita keimanan pada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan wabak baru ni, jangan sampai ni, waktu ni lah pula nak turun wabak, orang tengah susah-susah. Tak boleh. Muslim yang reda, mukmin yang reda, dia kata wabak ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita semua. Apa berlaku di Amerika, mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima wabak ni, akhirnya kena duduk asing-asing, kena pakai penutup muka, tak boleh sentuh, tak boleh duduk ramai-ramai. Apa berlaku di Amerika hari ni? Tengok 10,000 sehari. Mati 100,000. Anda tak boleh terima. Kita boleh terima tak? Tuan-tuan depan saya boleh terima tak? Boleh Kalau tak boleh, dah duduk lasah dokek-dokek dah. Sebab kita boleh terima. Kita faham. Saya kira kita faham. Nak pula depan saya ramai yang warga berisiko. Semua dan ni warga berisiko. Ustaz, umur 60 tak dibina pergi masjid. Saya kebaya kau. Saya tak tengok pula peraturan tu. Sebab saya ni berisiko dah. Saya kebaya sekali-sekali pergilah. Jangan tak pergi langsung. Pergilah, jangan tak pergi langsung. Walaupun berisiko. Tapi kalau datang pun dah somput, hong tak payahlah, duduk rumah lah rehat. Ya. Tapi kalau kita masih boleh lagi sihat, ada kekuatan, dan kita pun rasa badan alhamdulillah masih sihat, yang dobam jangan datang. Itu makna kita ambil kira kesusahan yang ada tak apa, sabar, boleh buat setakat yang mampu. Kenapa? Iman kita pada Allah Ta'ala tu. Masih ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagaimana kita nak mengesan dosa? Dalam kitab ni disebut bagaimana kita nak mengesan dosa. Kadang kita kena belajar juga, nak mengesan dosa. Saya pun kena belajar. Jangan tuan-tuan ingat ustaz tak dia tahu semua dosa, tak. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Yang kita buat itu adalah dosa. Sebab dosa ni dia bukan rasa macam kena penampar. Kalau kita buat satu dosa, rasa macam penampar, tahu ni dosa. Tapi ada disebut dalam kitab ini bagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud. Dia kata dosa itu menggoncangkan hati. Dosa itu menggoncangkan hati. Apabila kita melakukan dosa, hati kita sentiasa berada dalam keadaan berdebar. Alah ustaz, masuk akad nikah pun berdebar juga. Itu bukan dosa. Itu lain. Itu sebab kau lupa Fatihah, atau kau lupa kau berdebar. Yang berdebar ni bila buat sesuatu, kita rasa berdebar. Bergetar, gelisah, cemas, takut, bimbang dilihat atau diceritakan oleh orang lain. Bimbang dilihat ataupun diceritakan oleh orang lain. Kita takut orang tengok kita, dan juga kita takut orang bercerita. Tengoklah rumah tak, polis datang bergari tangan kita nampak yang tu. Tapi memang betul dia akan menyebabkan kita rasa gelisah. Pencuri bila polis dah kejar,
Tuan-tuan biasa tengok dalam FB kan, bagaimana pencuri koja dengan polis kan, tengok dia buat kereta. Ada dia berhenti kat traffic light. Kalaulah pencuri tu berhenti kat traffic light, tuan-tuan, maknanya pencuri tu orang baik dia tu. Mungkin dia tak pernah buat salah. Hari tu dia kali pertama mencuri. Tak. Habis semua dilunggah. Kalau nampak lori trailer lah, lori trailer pun dilanggar. Sebab apa? Dia dalam keadaan cemas, dia takut, dia sedang dikejar oleh pihak polis. Kita buat satu dosa, yang tengok kita siapa? Allah Ta'ala nampak. Malaikat dia tengok. Setan pun duduk sebelah bisik. Manusia mungkin tak nampak. Manusia tak nampak. Mungkin sebab itulah pada orang yang beriman, bila dia buat satu dosa, akhirnya dia rasa bergetar hati dia, dia takut, dia rasa kolmes, dia bimbang. Bagaimana keadaan orang yang buat dosa, dia sudah hilang semua tu. Wa iyazubillah. Jangan sampai kalau kita buat dosa, kita tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Itu ingatan untuk diri saya dan tuan-tuan jugalah. Takut kita buat satu dosa, kita tak rasa apa-apa. Selesai buat dosa tu, macam tu lah tangan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Dia buat dosa ni. Benda tu bahaya, tuan-tuan. Kita takut benda tu ada pada kita. Baik, dia kata di sini, cuba anda gambarkan situasi berikut. Memakan atau menggunakan harta yang diamanahkan kepada anda untuk menyimpan saja. Berkhalwat, melengah-lengahkan solat hingga habis waktu. Ini di antara yang disebutkan dalam kitab ni lah. Banyak lagi yang kita boleh buat. Tentu rasuah, tuan-tuan. Rasuah ni, kita dapat duit tu, seronok waktu tu seronok. Datang SPRM apa jadi? Dapat rasuah tu seronok ah. Dapat duit, dapat tu, dapat ni, dapat pergi melancong. Datang SPRM ataupun SPRM call. Orang lain lah. Encik Buga, ya saya daripada pejabat SPRM Putrajaya. Dedong lah SPRM tu, tangan dah mula. Daripada tak Parkinson, tiba Parkinson. Sebab apa? Sebab dia telah pun melakukan sesuatu kesalahan. Okay? Baik, jadi itu di antara tanda. Contohlah sebagai contoh rasuah tu je. Kadang-kadang kita rasa benda tu biasa. Biasa. Padahal benda tu rasuah. Baik. Sebagai penutup di sini disebut, tanyalah hati. Bagaimana nak menimbang ataupun nak mengukur satu. Tanyalah hati, tuan-tuan. Dia kata apa? Hati ialah pedoman dan pengukur bagi menentukan sesuatu perkara yang dihadapi seseorang. Sebab tu kadang-kadang bila ada kawan-kawan kita daripada kumpulan tarikat ini, mereka selalu sebut, kita mesti bersihkan hati kita. Benda itu betul. Bersihkan hati kita, mudah-mudahan kita dapat panduan, petunjuk pada Allah Ta'ala. Benda itu betul, tepat. Bagaimana nak bersihkan hati? Di antaranya ialah zikrullah. Tepat, bagus. Lepas tu kadang-kadang jangan kita tinggalkan zikrullah ni. Kalau tuan-tuan ada yang beramal, ada yang rajin baca hizib, baca makturat, ataupun tuan-tuan adalah orang yang rajin tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini dia baca, kemudian dia tadabbur, itu pun zikrullah juga. Benda tu akan menjadi makanan hati. Bila makanan hati ada makanan, hati tu hidup sehat. Hati yang tak ada makanan, hati tu mati, hati tu golap. Bila hati yang sihat, ada makanan, sentiasa zikrullah, ada makanan dia. Makanan dia tu ada solat, ada sedekah, ada infak, ada zikrullah ada. Maka hati tu sihat. Bila sesuatu kita nak tengok satu benda, nak menilai baik atau buruk, maka hati main peranan. Jangan tunggu kena buka kitab muktabar. Saya nak buat satu kebaikan, nak buka kitab muktabar. Boleh juga, tapi hati main peranan. Maka di sini dia kata, tanyalah hati. Dia kata Abu Ta'labah Al-Khashani meminta kepada Rasulullah supaya diterangkan apakah yang halal baginya dan haram ke atasnya. Rasulullah menyatakan kebaikan ialah sesuatu yang tetap oleh diri dan tenang oleh jiwa. Buat satu kebaikan, tenang, seronok, rasa nak buat lagi. Orang yang seronok solat, dia berhenti tak solat? Dia takkan berhenti. Sebab apa? Dia mesti buat. Dia buat kenapa? Ada keseronokan dalam ibadah dia. Orang yang sedekah, walaupun tak banyak, kita sedekah sehari RM1. Hari ni sedekah RM1, besok sedekah RM1. Bila satu hari tak buat, tuan-tuan rasa, apa benda aku tak buat hari ni?
Lah, RM1 pun dah sedekah. Walaupun RM1, tapi itulah kebaikan yang kita boleh buat. Walaupun sedikit. Tetap hati tenang, jiwa rasa tenang menghadapinya. Dosa ialah sesuatu yang tidak tetap oleh diri dan tidak tenang oleh hati. Riwayat Imam Ahmad. Baik. Maka sebagai penutup, saya nak berhenti di sini. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis sebagai Wailah bin Al-Asqa meminta kepada Nabi SAW, berikanlah kepada aku satu fatwa tentang sesuatu perkara sehingga aku tidak lagi akan bertanya tentang sesuatu. Ugi tanya macam tu. Bagi aku satu benda, lepas ni aku tak tanya lagi dah. Cakap dengan Rasulullah itu ugi tapi ini sebagai dia nak bagi tahu bersungguh-sungguhnya dia nak tanya tu. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, mintalah fatwa daripada diri engkau sendiri. Nabi jawab macam tu. Mintalah pada fatwa diri kau sendiri. Kita biasa fatwa minta dengan mufti. Nabi jawab, minta fatwa minta dengan hati kamu. Sahabat tanya balik. Dia kata, bagaimana? Maka Nabi menjawab, engkau tinggal engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Sekalipun telah berfatwa kepada engkau oleh sekian orang yang berfatwa. Tinggal ambil yang kita yakin. Sebab yakin ni datang daripada adanya kita ada ilmu. Dia bukan ada yakin tak tentu masalah. Tadi ambil wuduk yakin tak sah. Macam mana tuan-tuan yakin sah? Kerana ilmu ada. Kita diajar oleh orang alim ataupun guru-guru kita bahawa ini qadar dia. Ini qadar ambil wuduk, basuh muka, ini qadar dia. Ambil basuh tangan, ini qadar dia. Basuh kepala, ini qadar dia. Tiba-tiba terjatuhlah jumlah jamban, tuan-tuan. Lepas tu tanya balik, sah ke aku punya wuduk ni? Jawapannya apa, tuan-tuan? Jawapan dia sah. Terkena najis tidak membatalkan mengaji. Daripada ilmu tadilah timbulnya yakin. Dia bukan yakin sesaja tu. Kau yakin tak luar ana ada hantu? Oh yo, yakin dan sebab apa? Dia nampak itu hari. Itu sebab nampak. Tapi bab berkaitan dengan hukum ni, kita belajar. Maka timbul yakin pada kita. Maka kita buat yakin. Suatu berkaitan dengan hati tadi, dia tak cukup dengan sekadar kita zikrullah tadi. Zikrullah itu makanan dia. Hati dia ada. Hati dia itu terbuka dengan ilmu. Maka di situlah yang akan mengukuhkan kita dapat membezakan di antara kebaikan dengan dosa yang berlaku. Kita ulang-ulang hadis ini, tuan-tuan, bukanlah kita nak kata tuan-tuan tak reti beza benda baik benda buruk. Dan lama dah hidup Ustaz. Takkan tak reti benda baik benda buruk. Ya betul, tak ada salah tu dah. Cuma kita sehingga manakah sumber ataupun kefahaman yang kita kena buat berdasarkan dengan kita nak bezakan perkara kebaikan dengan perkara dosa. Sebab apa? Di akhir itu nanti bila kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita harap kita ni yang kita bawa adalah kebaikan. Ataupun bila berlaku timbangan tu nanti, timbangan kebaikan lebih berat berbanding timbangan dosa. Kalau kita kata esei dah lancang dah Ustaz. Sebab esei ni rancang semua. Takaful hidup saya, rumah saya habis bayar, waktunya kereta habis bayar. Dan saya nak mati pun saya boleh rancang. Apa yang kau rancang? Esei akan pastikan esei punya kalau hutang kereta saya boleh habis, dosa saya pun boleh habis. Tuan-tuan, kita tak mampu yang tu. Kalau mampu esei pun nak buat, dia nak belajar juga. Macam mana tu Tapi kita tak mampu. Yang kita diajar ialah banyakkan kebaikan. Banyakkan. Sekiranya ada dosa, fatubu ilallah taubatan nasuha. Jadi kita harap mudah-mudahan dengan sedikit penerangan dan perkongsian ini dapat kita fahami tentang kebaikan dan juga dosa berdasarkan hadis Nabi SAW dan juga pandangan para ulama dan juga para sahabat. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang untuk atas kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Hidayah